إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang mengadakan segala-gala perkara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, agama Islam ialah agama yang diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya, supaya manusia itu boleh berpegang dengannya dan boleh berdasar dengannya, sehingga manusia itu diredai oleh Allah Jalla Jalaluh. Apabila manusia itu diredai oleh Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan balas kepadanya sebaik-baik balasan. Dengan sebab itu, agama Allah Subhanahu wa taala pasti kita kena menegakkan dia. Sebelum daripada kita hendak kembali kepada Allah taala, pasti kita sebagai orang Islam kena menegakkan agama Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, supaya agama itu kita boleh beramal dengannya dan kita boleh kekalnya ajaran Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa diserangi oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam ataupun di luar, kerana mereka itu tidak sama sekali meredai terhadap agama kita, terhadap ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia kena tahu kewajipan dan kena tahunya bebanan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas bahu kita masing-masing. Pertamanya, agama Allah taala adalah agama yang terang, agama yang nyata, agama yang tidak berhajat kepada tambah, tidak berhajat kepada kita itu mengurangkan. Cuma kita berhajat kepada kita menegakkan dia di atas landasan yang diberjalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, bagaimana kita nak menegakkan agama Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh? Pasti kita kena menegak di atas ilmu pengetahuan. Bukan kita menegak agama Allah di atas muka bumi ini dengan cara yang kita tak tahu daripada Allah, dengan cara yang kita tidak dapat daripada penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalaulah kita itu menegak agama Allah
dengan cara kita tak tahu, dalam arti kata kita jahil terhadap agama Tuhan, kita tak tahu terhadap syariat Allah Ta'ala, undangan-undangan Allah Ta'ala, kalaulah kita usaha nak menegakkan dia, perkara yang mudarat lebih banyak daripada manfaat. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak reda sama sekali kita nak cakapkan dalam urusan agama sedangkan kita itu tak tahu. Qala jalla jalaluhu wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah sama sekali kita bercakap tentang urusan agama sedangkan kita tak tahu. Kerana pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Dengan sebab itu, apabila kita tahu dah kata agama Allah adalah agama ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang datang daripada Allah Ta'ala. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma faqiha minhuma, sebagaimana yang ditegakkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata ilmu iaitu ilmu apa yang Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sayyidil Anam. Dan kita faham daripada dua sumber itu untuk kita menegakkan agama Allah. Dengan sebab itu, orang yang nak menegakkan agama Allah ni pasti kena ada sifat keberanian. Bukan sekadar dia mempunyai ilmu pengetahuan. Terkadang ada ilmu pengetahuan tetapi tidak ada sifat keberanian, tidak ada sifat yang dia cemburu terhadap agama Allah Jalla Jalaluhu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda an dinikum, siapa dia yang paling belakang daripada agama, makna kata tak mau nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sungguh-sungguhnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah Ta'ala akan bakit orang kumpulan yang lain, bakit generasi yang lain yang senantiasa yang nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tak ada heran kita berhajat pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya agama Allah itu berhajat kepada kita. Terkadang orang faham silap, kata kita mana kata agama Tuhan ini berhajat pada kita. Tidak, agama Allah itu kita berhajat kepadanya. Dengan sebab itu, kalaulah kita paling belakang daripada agama Allah Jalla Jalaluhu, nescaya Tuhan bangkitkan satu kumpulan yang lain. Mari nak carakan ini agama dengan cara sungguhnya untuk nak menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini sebagai hujah di atas semua manusia. Kerana apabila manusia itu dihujahkan dengan hujah yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul alaihi salatu wassalam, dia tak ada bukti hujah apa-apa depan Tuhan esok apabila dia jumpa dengan Allah Ta'ala. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul itu mari kepada ini dunia dan warasatul anbiya buat kerja pula urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat kerja supaya jadikan hujah sebagai hujah di atas kita semua manusia. Kata Rasulullah telah rakyat dah kata hukum hakim ni gini, halal ni gini, haram ni gini, perkara yang bagus ni gini, perkara yang tak molek ni begini. Semua ya rakyat belaka dahkan kepada kita. Tetapi kita nak ambil pengertian atau tidak mengambil pengertian, itu hal kita. Dengan sebab itu, apabila mereka yang paling belakang daripada agama Tuhan, yang tak mau naknya ajaran Tuhan, apabila ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa dengan Tuhan, Tuhan akan perintah kepada dia, kata mung ni orang tak selamat. Sebab mung duduk di atas dunia hari tu, mung tak ada menegakkan agama aku, mung tak nak mau nak kepada ajaran aku, mung buat paling belakang terhadap ajaran aku. Hari ni mung tak sah kecek banyak. Sebagaimana Tuhan kata, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Hari ini mu jangan balah, jangan bicara banyak depan aku. Sesungguhnya aku telah menerangkan ajaran aku di hadapan mudah semasa menghidup di atas muka bumi hari itu lagi. Dengan sebab itu, kita sebagai umat manusia pasti kita kena ada sifat yang teguh
sifat yang tegak, sifat yang berani untuk kita nak mengaku, untuk kita nak mengangkatkan lambang dinul Islam. Hari ni kalau kita paling kanan, paling kiri, tengok depan, tengok belakang, penuh dengan benda-benda mungkarat, penuh dengan benda-benda yang menyalahi akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pribadi cara pribadi, rumah tangga keluarga cara rumah tangga keluarga, masyarakat masyarakat, dunia dunia, keadaan negara-negara. Ada pernah benar alat-alat, cara-cara pemikiran dan perbuatan kedudukan yang menyengah akan agama Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mungkar. Terkadang kita sebagai orang tua, sebagai orang yang beriman, ada anak cucu, tak berani nak terbiahkan anak cucu kita, nak hajar anak cucu kita, nak tegah anak cucu kita daripada perkara-perkara yang duk berlaku. Semenjak daripada bawah ni lagi, semenjak daripada dia akhir balik ni lagi, belum pada akhir balik ni lagi, kita tak ada ambil pengertian di sini. Bagaimanakah kita tadi, orang yang nak royak kata diri kita ni, orang yang sempurna dengan iman, orang yang sedia dah nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abi Darda, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa dia tengok benda mungkar, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Kita ada kuasa sekadar mana kita ada, maka falyughayyir bi yadihi tadi itu ijma' para ulama kata itu adalah suruhan. Kita nak engkar benda mungkar lagu mana? Caranya iaitu kita engkar benda mungkar dengan ma'ruf, bukan kita engkar benda mungkar dengan mungkar. Kerana kalau kita engkar benda mungkar dengan mungkar, kefasatan, benda yang jadi punah lebih baik, lebih banyak daripada manfaat. Terkadang kita orang Melayu, orang Jawi tak guna mana cara pemikiran, tak guna mana cara ilmu pengetahuan, tapi nak guna tangan, guna suara. Di situlah anak kita jauh daripada kita, anak murid kita jauh daripada kita, masyarakat kita jauh daripada pemimpin, dengan sebab kita tak gunanya ilmu pengetahuan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita pernah dengar, di mana masjid dan surau akak satu bab mari nak cara kata bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah perkara-perkara yang mungkar. Rupa hak sungguh hak Nabi buat we tengok tu di mana. Terkadang kita sendiri tak pernah dengar, setara umur kita ni tak pernah dengar, dah dengar benda-benda lain, tapi bab tarbiyah, masalah bentuk mendidikkan jiwa dan akal fikiran manusia dan budi pekerti, akhlak dan sebagainya, kita lucu benda lagu tu. Kita buat tak ada ambil berat dengan benda tu, mai hai faham samkan dengan benda tu. Dengan sebab itu umat kita hancur lebur hari ni dalam keadaan gitu, dalam keadaan lagu ni tak termasuk masuk dalam telinga ajaran, tapi tak masuk di dalam hati, akal fikiran dan sebagainya. Dengan sebab jiwa seseorang manusia itu dia tak kenal sebenar-benarnya hakikat hidup dunia. Dengan sebab itu hendaklah kita gunakan kekuasaan kita hari ini yang kita ada sekadar mana kita mampu. Fa illam tastati' fa bilisanihi. Kalau tak kuasa dengan perkataan ni, kalaulah kita belajar cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap dan dia itu engkar benda mungkar, saya yakin kata benda tadi itu akan ubah masyarakat kita hadap ke depan. Benda hak maju jadi kau maju, benda hak tak maju jadi maju, benda hak molek kau molek. Sebab bahasa yang dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang makankan hati, perkara yang cocok dengan roh manusia, perkara yang termakan dengan akal fikiran. Sebab Nabi kita bercakap dengan ilmu pengetahuan. Dengan sebab itu Allah bil ilm, demi Allah kita tadi itu kena tambahnya ilmu pengetahuan. Masalah apa? Masalah pengtarbiyah, masalah bentuk didikkan semula. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari di atas muka bumi ini tak lain tak bukan sebagaimana diriwayatkan oleh ashabis sunan,
innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan mari di atas muka bumi ini untuk nak tarbiyah, nak bentuk, nak cara tentang budi pekerti dan akhlak-akhlak perangai. Kerana kita ni kalau ada anak cucu dalam masyarakat kita tak ada perangai yang bagus, yang molek, kita lagu mana perasaan? Kalau kita jadi pak anak kita kecek tak molek dengan kita, perasaan lagu mana? Kita jadi guru, anak murid kita kecek tak molek dengan kita, perasaan lagu mana? Dengan sebab apa boleh timbul perasaan itu? Sebab budak yang kita tadi itu tidak terbiahkan dia dengan cara bagus. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita telah dengar sama-sama, orang dari kalangan syabab, kalangan orang pemuda minta, ya Rasulullah, idzilli az-zina. Ya Rasulullah, izin pada aku ni, aku nak zina bercakap dah aku ni, izin pada aku. Mari minta kepada Nabi Muhammad SAW. Cuba khayal, kalau kita sebagai guru, sebagai tok guru, sebagai orang alim besar, sebagai profesor, doktor ke apa, kalau anak murid kita nak kecek benar-benar lagu tu, tangan kita hak mula-mula sapa. Tapi Nabi Muhammad bukan lagu tu. Nabi Muhammad Allah juga tangan tapi tak bau. Seorang pemuda tadi lalu dia kapek rapat lagu tu, pegang peluk orang hak pemuda tadi, lalu dia khitabkan dengan cara cakap apa dia kata, mureda kedak wahai saudara, wahai adik, mureda kedak kalau orang main zina dengan makmu, dengan adikmu, dengan kakakmu. Dia kata dak ya Rasulullah, dak lagu tu. Rasulullah kata cuba guna akal, apa orang lain tak ada hati kalau lagu mana? Ini nak ayat kata satu pembukaan, satu terbiah, satu cara cakapan untuk nak pelembutkan hati seseorang. Bukan semua tadi itu kena kekasaran belaka. Bukan. Kekasaran mana siapa tangi. Sikit-sikit nak gocoh, sikit-sikit nak tumuk, sikit-sikit nak gitu, sikit-sikit nak tumpah darah. Ini bukan sifat orang yang ada terbiah, sifat orang yang bertamadun, sifat orang yang maju. Bukan. Ni kita sebagai umat Islam, kalau tak kuasa lagi dengan lidah, fabi qalbihi, dengan hati. Hati aku tak kena benda-benda lagu tu. Lalu Nabi kata wa dzalika adhaful iman. Hatu tu sebawah-bawah iman. Ada juga, akan tetapi kurang sikit. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia, sebagai umat al-Islam, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tegak agama Allah ni di atas muka bumi Allah ni. Semasa kita ada umur, semasa kita gagah, semasa kita adanya tenaga, adanya kekuatan, wa'lah la yakhafuna lawmata laim. Sifat yang lagu tu, jangan kita nak orang nak celah kita, orang nak murih kita, bahasa dia. Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala jadi, kecek dengan bahasa yang molek, perangai yang bagus, tidak kemukakan kepada manusia malaikat benda yang bagus. Tetapi apabila Nabi Muhammad kata qulu la ilaha illallah tuflihun, bahkan murih habis kepada Nabi Muhammad SAW. Kata olehmu wahai manusia, tidak ada Tuhan yang patut layak kamu abdikan diri kepadanya malaikat Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Habis orang pakai murih ke dia. Tapi Nabi Muhammad kata sifat Nabi, sifat para sahabat Nabi, la yakhafuna lawmata laim, tidak takut mereka itu daripada celaan-celaan yang dicelakan oleh mana-mana pihak. Sebab itulah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sebut, tak kala dia mentafsirkan akan itu ayat la yakhafuna lawmata laim, maknanya mereka ini mendahului taat Allah Ta'ala di atas segala-galanya taat kepada manusia. Kalau perintah Allah Ta'ala kena rayak, kena buat, kena tegah, kena menyata. Itu adalah kewajipan kita, dan dia mendahulukan akan hukuman Allah Ta'ala di atas hukum pakak yang lain, dan dia itu takut kepada celaan Allah Ta'ala daripada celaan orang yang lain. Itu sifat orang yang beriman, sifat orang mukmin, sifat orang yang cemuru terhadap agama Allah Ta'ala. Fama qallan nas hadha, sikitnya manusia yang umpama itu. Akan tetapi walaupun bila-bila dengan anak jari, tetapi dunia itu boleh ada dengan sebab mereka yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mulia lebih pada umat yang lain, malakan khansat kita kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Sifat kita iaitu suruh dengan baik, tegah daripada perkara yang jahat, dan kita itu sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunggal. Itu sifat kita. Janganlah kita berasa kata aku ni sekadar kata aku mai semaya baik sudahlah. Kalau kita sebagai orang ngaji agama, aku sekadar mengajar sekolah kan sudahlah. 40 minit aku kata tubik daripada bilik. Kewajipan aku banyak tu lah. Bukan. Kewajipan kita lebih banyak daripada tu. Kewajipan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lebih banyak daripada waktu yang kita ada lagi. Kalaulah kita itu sedar. Tetapi kalau kita tak sedar, dengan sebab kita lalai, maka kesalahan daripada kita. Bukan kesalahan daripada pihak-pihak mana-mana. Dengan sebab itu, itulah satu pengajaran daripada keterangan yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam hadis Sayyidil Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diterangkan oleh para warasatul anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah masa keemasan, lebih mahal daripada emas dan perak, kerana masa yang Tuhan beri kepada kita itu tidak sama-sama sekali dia akan kembali kali yang kedua di dalam umur kita. Dengan sebab itu, kesedaran yang patut kita ada di dalam jiwa kita, diri kita, sebelum daripada masa yang habis daripada kita, dalam arti kata Allah Ta'ala mengutuskan malakul maut mari cabutnya nyawa kita supaya menunjukkan kepada balasan. Maka hari itu kita tak boleh nak buat gapo-gapo, dan kita tak akan jadi keuntungan bagi hidupan kita, dan sesal kemudian tidak sama sekali dia berguna. Dengan sebab itu, wahai pemuda-pemudi, terutama yang ada di kawasan kampung kita di sini, hendaklah kita berasa seorang kata kita ni sebagai manusia, sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Kita sebagai manusia mulia, lebih baik daripada binatang, lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Dan masa pemuda kita ni satu masa yang khusus yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, dia tak akan kembali kelak pula kali yang kedua. Kita boleh rasa dan tanyalah orang tua paktai kita, berasa lagu mana apabila kita sapa umur 60, 65, 70, berasa nak kembali masa muda lagu mana keadaan. Kita tanya persoalan dia, tanya pengalaman dia, supaya kita boleh usaha masa kita muda ni untuk kita tanamkan di dalam hati, kata aku nak calon seorang diri aku ni nak khidmat kepada agama Allah. Dalam midah aku boleh dalam midah perniagaan, khidmat dalam midah perniagaan. Boleh dalam midah bercakap agama lagi. Balik midah bercakap midah pengajian ilmu pengetahuan lah lagi. Banyak midah-midah yang kita nak khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, nak we berasa sedar, nak we berasa tahu, nak we berasa khabar, kata kita jangan sama sekali mengkhianati amanah diri kita, memunuh dan membinasakan diri kita dengan minuman yang memabukkan akal fikiran kita, dengan makanan yang merosakkan jiwa kita, diri kita, roh kita, jasad kita. Kita hidup di atas muka dunia dalam keadaan hina. Kalau kita buat kerja lagu tu, akhirat esok kena seksa pula sekali lagi,
apakah keuntungan kita. Keuntungan kita ni dok di mana? Gapo boleh kita pon perayot, gapo ngatik boleh kita. Benda kita dok berasa sedap, dok khoya saja tu, benda tak dok sama sekali. Seumpama alam maya hari ni, alam Facebook ada 5,000 saing, ada 4,000 saing, sakit demam mana yang tanya. Apabila tak ada duit susah mana yang tanya. Tak ada pun. Nak ayat kata kita hari ni tertipu dengan benda-benda lagu tu. Terkadang tertipu dengan bintang dah banyak hari ni. Merah lah, hijau lah, ipu tangil lah, berapa. Berasa dah gembira dengan benda tu. Itu benda yang kita tak nak gembira. Orang panggil benda yang ada tak udara kita nak jamuh tak boleh. Hak naknya ni ardul waqi', benda hak kita duk. Masjid kita, kampung kita, masyarakat kita, keluarga kita, peribadi kita, guru kita, anak murid kita, hak ni hak sungguh. Yang kita tadi itu kena usaha dengan cara sungguh-sungguh. Sebab itulah berani we kena pada tepat, takut perkara we kena pada tepat, barulah kita dapat manfaat di dalam hidupan kita yang sementara sahaja. Hidup dunia ni tak kekal. Lah mana pun tak kekal. Walaupun lagu mana panjang mana, pasti kena timbul matahari apabila sampai waktu dia. Juga umur manusia apabila sampai waktu, nascaya la yuakhiruhum, dia tak akan lewat walaupun satu detik, satu saat sama sekali. Itulah hendaklah kita memikir. Ketebah pada menguning nak kita memikir, bukan nak dengar sedap kamar dia tubik setagi, pergi makan nasi makan apa terlupa. Tak, coba kita memikir biarkan molek-molek supaya benda ni tadi tu boleh tertanam di dalam jiwa kita. Apabila tertanam di dalam jiwa kita, kita akan jadi orang yang ada manfaat bagi diri kita. Mika samrap tua kang rau, lak mika samrap pracacun ataupun orang panggil kata masyarakat kita. Tapi singwat lam kita ni akan dapat manfaat bagi kita. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebda dalam hadis yang sahih daripada baginda, khairun nas man anfa'u linnas, sebaik-baik manusia iaitu mereka yang ada faedah bagi manusia. Kita buat faedah gapo hati kepada diri kita, faedah gapo hati kepada umat masyarakat. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, satu tangan di atas kebaikan, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, jangan sama sekali kita tak tangan satu di atas perkara yang salah. Walaupun kita tak nafi kata kita ada hawa nafsu, walaupun kita tak nafi, walaupun kita ada tarik ke tu tarik ke ni, tetapi hendaklah kita kontrol biar molek. Saing dengan orang molek, saing dengan orang molek. Kita sebagai ibu bapa kecek dengan anak molek, tengok anak tarbiyah jadi molek, ibadat dia di mana, Quran dia di mana, pengajian agama dia lagu mana, pakak-pakak imam khatib nebe menek nebe obaca pakak kita pakak tengok supaya umat kita tu jadi ummah yang baik sebagaimana Tuhan sebut di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis Sayyidil Anam. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala perkara itu tertanam di dalam jiwa kita dan hati kita dan akal fikiran kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.